Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada adik-adik pelajar untuk program diploma dan juga asasi STEM. Sebelum saya mulakan, insya-Allah kita akan menghadapi ataupun melalui slot berkenaan dengan pertamanya taklimat kewangan dan juga dengan bantuan-bantuan kewangan yang ada di UMT. Sebelum saya mulakan, suka untuk saya berkongsi satu pantun, iaitu mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi insya-Allah saya ucapkan selamat datang dan juga tahniah kepada adik-adik pelajar yang kita sangat kasihi, kerana pada hari ini kita dapat bersama untuk slot taklimat kewangan pelajar yang akan disampaikan oleh Wakil Bendahari, iaitu Puan Raudah. Yang seterusnya untuk slot kedua iaitu berkenaan dengan bantuan kewangan, kesejahteraan kewangan pelajar, yang akan disampaikan oleh wakil daripada Pusat Islam Sultan Mahmud, iaitu Ustazah Faizah binti Ismail. Jadi sebelum saya pas ataupun bagi cue kepada kita punya panel daripada Wakil Bendahari, suka untuk saya sharekan antara poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Puan Raudah daripada Wakil Bendahari ini. Semestinya tidak, iaitu berkenaan dengan yuran. Yang pertamanya, struktur yuran itu sendiri. Kerana bila kita belajar, insya-Allah pelajar akan dikenakan beberapa yuran. Pertamanya struktur yuran UMT, yang keduanya berkenaan dengan kaedah pembayaran yuran yang betul. Kerana sekarang ni dengan teknologi semasa, kita ada banyak platform untuk kita buat pembayaran, payment secara online, tak online, ATM dan sebagainya. Maka Puan Raudah akan menyentuh berkenaan dengan perkara tersebut dengan lebih detail insya-Allah. Yang ketiganya ialah berkenaan dengan peraturan yuran pengajian dan asrama. Jadi selalunya adik-adik pelajar yang baru masuk ini selalunya akan ditempatkan di Kolej Kediaman ataupun nama lainnya asrama, maka di sana akan ada juga yuran yang akan dikenakan. Jadi insya-Allah diharap adik-adik pelajar akan terus bersama dengan memberi penuh perhatian akan perkara yang akan disampaikan oleh wakil daripada Bendahari, iaitu Puan Raudah binti Kasim, berkenaan dengan kewangan pelajar. Saya persilakan Puan Raudah untuk meneruskan taklimat berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator. Ustaz ada dengar ke suara saya? Clear. Okey, pertamanya saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, saya Raudah binti Kasim atau Hashim. Okey, Ketua Seksyen Kewangan Pelajar di Pejabat Bendahari Universiti Malaysia Terengganu. Jadi hari ini saya akan memberi sedikit taklimat berkenaan dengan kewangan, iaitu melibatkan 3 poin yang Ustaz tadi sebut, iaitu pertama berkenaan dengan struktur yuran UMT, yang kedua kaedah pembayaran yuran, dan yang ketiga ialah peraturan yuran pengajian. Okey, saya harap para pelajar dapat memberi perhatianlah kepada penerangan yang saya akan buat sebentar nanti. Okey, sebelum tu saya akan share konten untuk pertamanya berkenaan dengan taklimat peraturan yuran UMT sempena MJM sesi 1 sesi 1 2021-2022, iaitu pada hari ini 5 Ogos. Jadi saya akan terus kepada poin yang pertama, iaitu berkenaan dengan struktur yuran UMT.
Okey, untuk struktur yuran UMT ni sekarang ni pelajar terdiri daripada 2 program iaitu diploma dan juga asas sistem. Jadi saya akan sentuh struktur yuran UMT bagi diploma dahulu, okey? Okey, yang pertamanya untuk setiap yuran ni dia akan ada 2 komponen iaitu yuran tidak berulang dan yuran berulang. Okey, untuk yuran tidak berulang ni kalau kita tengok pada jadual nombor 1, yang ini ialah yuran yang hanya dibayar pada semester 1. Maknanya sekarang ni pelajar baru mendaftar, jadi pelajar akan dikenakan yuran pada jadual 1 ni dan juga jadual 2. Jadi dua jadual ni akan dikenakan yuran pada semester 1. Okey, untuk yuran berulang pada jadual 2, yang ini adalah pada semester kedua dan seterusnya. Okey, jadi kalau pelajar boleh tengok dekat sini, yuran berulang ni terdiri daripada yuran pelajaran, perkhidmatan, perpustakaan, kesihatan, kebajikan, aktiviti dan juga last sekali kolej kediaman. Okey, untuk kolej kediaman tu kalau kita tengok dekat sini 399, yang ini adalah dikenakan tertakluk jika pelajar menginap di kolej kediaman. Sekiranya pelajar tidak berada di kolej, jadi tidak akan dikenakan yuran lah. Okey. Untuk yang seterusnya, saya akan pergi kepada struktur yuran UMT asas sistem. Okey. Sama juga dia akan ada yuran tidak berulang dan yuran berulang. Cuma ada perbezaan dari segi yuran pelajaran dan juga yuran pelajaran ya. Jadi kalau kita tengok ni tadi diploma lain dan asasi ni dia ada perbezaan dekat yuran pelajaran. Pun sama kaedah dia, yuran tidak berulang dikenakan pada semester 1, yuran berulang dikenakan sepanjang semester lah, maknanya 2 semester. Okey. Seterusnya saya akan bercerita berkenaan dengan kaedah bayaran. Okey, kaedah bayaran ni penting untuk pelajar ambil perhatian cara untuk membuat pembayaran nanti. Yang pertama, yang paling penting pelajar perlu ada online banking lah. Okey, online banking ni diperlukan untuk pelajar membuat pembayaran. Okey, kita ada satu kaedah pembayaran di mana pelajar boleh menggunakan kaedah JomPay. Okey, JomPay ni di mana dekat dalam bank, mana-mana bank dia akan ada satu logo JomPay. Pelajar hanya perlu klik di situ dan masukkan detail yang saya tunjuk dekat dalam gambar tu. Kalau kita tengok dekat sini, bila kod bagi UMT adalah 1230, reference 1 nombor IC, reference 2 nombor matriks. Okey, untuk dua keterangan ni saya minta supaya pelajar betul-betul ikut seperti mana yang saya maklum dekat sini supaya tidak ada masalah untuk kita kena pasti bayaran. Okey, contoh dekat nombor IC ni sangatlah penting supaya pelajar dapat pastikan nombor yang dimasukkan tu adalah nombor yang betul. Okey, dan juga nombor matrik pun adalah nombor matrik yang betul. Okey. Okay, kalau kita tengok dekat sini, setelah buat siap pembayaran tu kita boleh nampak sini bila kod ni 1230 yang pelajar telah pilih, reference 1 ni akan keluar nombor IC yang pelajar masukkan dan reference 2 akan keluar nombor matrik yang pelajar masuk lah dan juga amount yang dibuat oleh pelajar. Okey. Keterangan ni lah yang akan masuk kepada penyata bank kita dan daripada situ kita boleh kenal pasti pelajar buat bayaran pada kita. Okey. Yang seterusnya, saya nak maklum juga kaedah bayaran yang tidak dibenarkan. Okey, sebab ada juga pelajar ni dia membuat bayaran melalui kaedah-kaedah ni yang mana tidak dibenarkan ya. Okey, yang pertama membuat bayaran melalui cash deposit machine. Yang kedua melalui ATM transfer dan yang ketiga melalui slip tunai masuk. Okey, slip tunai yang perlu di mana pelajar pergi ke kaunter dan buat bayaran. Yang tu tidak dibenarkan ya. Okey, kalau katakan pelajar buat bayaran melalui kaedah ni dan pejabat bendahari tidak dapat kenal pasti, kita akan anggap pelajar masih berhutang sehingga rekod ni dikenal pasti oleh pihak kami. Okey, jadi kalau katakanlah adalah pelajar yang dah tersilap buat bayaran melalui cara ni dan juga dekat dalam portal pelajar masih tengok yuran tu tidak dikemas kini ataupun rekod terimaan yuran tu belum nampak yang dibuat bayaran tu, minta untuk kontak dengan kita lah supaya untuk kita boleh kenal pasti mana yuran yang yang dibayar oleh pelajar tu. Okey. Ni saya tunjuk contoh
yuran yang cara bayar yuran yang tidak dibenarkan. Ni melalui cash deposit machine. Yang ini melalui ATM Tengah transfer. gini kau sibuk kau tengok aku. Dan yang seterusnya, yang ni melalui slip tunai masuk yang biasa lah. Okey. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kalau slip tunai masuk yang biasa ni, dia kadang tu setengah bank dia tak appear, dia tak masukkan keterangan pelajar. Jadi kita tak dapat kena pastilah siapa yang buat bayaran tu. Okey. Yang seterusnya saya akan bercerita berkenaan dengan peraturan yuran pengajian. Okey. Yang pertama sekali saya akan maklum tempoh pembayaran yuran pengajian. Tempoh pembayaran ni maksudnya apabila semester bermula, bila pelajar sepatutnya buat bayaran. Okey. Secara keseluruhannya semua pelajar hendaklah menjelaskan yuran dalam tempoh 2 minggu daripada hari pertama kuliah. Okey, kalau pelajar baru di mana macam adik-adik pelajar sekarang ni adalah sebelum hari pendaftaran. Tapi untuk pelajar lama dalam tempoh 2 minggu, dan kalau katakan pelajar tu ada penaja, yang tu kita akan tuntut daripada pihak penaja. Tapi kalau katakan tempoh penajaan tu telah habis, contohnya pelajar ditaja untuk 6 semester. Untuk semester ke-7, pelajar masih berada di UMT, jadi pelajar mestilah menjelaskan sendirilah dalam tempoh 2 minggu. Okey, kalau katakan pelajar pun tengah buat rayuan dengan pihak penaja, still lagi pelajar perlu jelaskan dulu yuran tu, dan kalau ada refund daripada maknanya selepas penaja jelaskan kepada kita ada refund, kita akan pulang balik kepada pelajar. Okey, yang ini adalah cara kita charge yuran mengikut kes ya. Yang pertama untuk semester penuh. Semester penuh ni maknanya semester normal lah. Semester normal yang ada, di mana kita akan charge semua yuran termasuk yuran asrama, iaitu jika menginap. Macam kita tengok tadi struktur yuran tu ada berapa yuran, semua yuran tu akan dikenakan termasuk yuran asrama. Okey. Yang kedua adalah untuk semester pendek. Semester pendek ni, okey, diploma dia akan ada semester pendek, begitu juga dengan asasi lah. Okey. Jadi dekat dalam semester pendek tu pelajar akan dikenakan yuran asrama. Okey, yuran asrama ni tertakluk kepada charge oleh pihak Kolej Kediaman lah. Okey. Dan yang seterusnya kalau untuk situasi pelajar di mana dia extend, ada semester tambahan, dia akan dikenakan yuran pelajaran dan juga yuran berulang yang lain tu. Tetapi yuran pelajaran tu kita akan charge mengikut jam kredit. Okey, yang mana di mana kursus yang pelajar ambil sajalah. Okey. Okey, ini untuk situasi kalau ada latihan industri. Okey, untuk diploma dengan asasi inilah. Tapi saya akan cerita untuk latihan industri, yuran yang akan dikenakan adalah yuran pelajaran dan juga yuran kebajikan pelajar. Okey, yang itu kalau katakan pelajar mengikuti latihan industri dalam semester. Kalau katakan pelajar mengikuti latihan industri tu dalam cuti semester, tiada sebarang charge dikenakan lah. Okey, dan kalau katakan pelajar tu pula dia ikuti latihan industri tu dalam tempoh semester tambahan, yuran pelajaran tu kita akan charge mengikut jam kredit. Okey, dan juga tambahan yuran kebajikan. Okey, yang seterusnya saya akan cerita berkenaan dengan peraturan yuran asrama. Okey, untuk charge yuran asrama ni, yang pertama pelajar baru, pelajar lama pun sebenarnya kalau katakan dia bermula daripada awal semester, kita akan charge penuh. Okey, kalau kita tengok pada nombor 1 dengan nombor 2 itulah. Okey, untuk yang nombor 3 di mana ada pelajar yang membuat rayuan, contohnya pada minggu keberapa baru dia masuk asrama, jadi kita akan tengok bilangan hari dia start masuk asrama tu lah sehingga tamat semester. Okey, bagi pelajar yang menginap masa cuti, yang itu Kolej Kediaman akan kenakan mengikut bilangan hari menginap dan juga jenis bilik lah. Okey, suka untuk saya maklumkan dekat sini, semua urusan pentadbiran dan juga charge yuran asrama ni adalah takluk bawah bidang kuasa pengurusan Kolej Kediaman. Okey, kalau katakan pelajar ada masalah dengan kadar yang dikenakan, contohnya ada kesilapan ke ataupun terlebih ataupun terkurang, pelajar boleh berhubung dengan pihak Kolej Kediaman lah. Jadi pihak Kolej Kediaman akan maklumkan kepada kita untuk kita buat pelarasan semula kepada kadar yuran tu. Okey, ni untuk kes kalau katakanlah pelajar tarik diri daripada menginap di asrama. Okey, yang paling penting pelajar kena ingat untuk tarik
tarik diri tu mestilah dalam tempoh bukan semestinya, tapi kalau katakan pelajar tu tarik diri dalam tempoh 2 minggu, kita akan charge 2 minggu menginap. Tapi kalau katakan lebih saja daripada tempoh 2 minggu menginap tu, pelajar akan dikenakan charge penuh. Maknanya kalau katakan tadi satu semester 399, kalau katakan dia tarik diri pada minggu ke-5, minggu ke-6, jadi kita akan kenakan full lah. Okay. Sama juga macam yang rayuan tadi tu, kalau katakan bila dia dah masuk, lepas tu dia tarik diri lebih daripada 2 minggu, tetap juga dia akan dikenakan charge penuh seperti mana yang pengiraan oleh asrama tadi tu lah. Okay. Dan nombor 5 ni saya nak maklum berkenaan dengan tukar bilik ni, dia akan ada perbezaan tu apabila ada tambahan atau pengurangan lah mungkin daripada bilik dia bertukar tu, tapi untuk tujuan tukar bilik ni sebenarnya hanya dibenarkan kepada pelajar yang mempunyai justifikasi dan telah dipertimbangkan oleh pihak kolej lah. Yang ni pelajar kena berhubung dengan pihak kolej. Kalau katakan ada alasan yang munasabah. Okey. Untuk kadar yuran asrama ni kita ada 3. Dekat UMT ni ada 3 yuran asrama. Yang pertama RM3, RM4 dan RM5. Yang ni berdasarkan kepada jenis bilik lah. Dan akan didarab dengan bilangan hari akademik sebanyak 133 hari dan dapatlah kadar yuran asrama yang akan dikenakan. Okey. Saya akan cerita kalau katakan pelajar ingin menarik diri ataupun menangguh pengajian. Okey, apa yang perlu dibuat oleh pelajar? Yang pertama, untuk kes tarik diri atau tangguh pengajian ni perlu pergi ke bahagian akademik dan kemukakan permohonan secara bertulis. Okey, sebab daripada sini penetapan status sama ada aktif, tangguh ataupun tarik diri, akademik akan update kepada pejabat bendahari dan kita akan buat pelarasan kepada yuran kalau berkaitan lah. Maknanya mungkin tarik diri dalam tempoh atau macam mana tangguh dalam tempoh. Okey, akan dapat lah. Dan juga untuk kolej kediaman, pelajar mestilah memaklumkan dan buat proses check out daripada asrama. Okey. Ini untuk kes tarik diri. Tarik diri macam saya kata tadi, apa-apa hal dalam tempoh 2 minggu, yuran yang akan dikenakan adalah seperti mana listed ni, disenaraikan. Tapi kalau katakan melebihi tempoh 2 minggu akan dikenakan charge penuh. Okey, untuk tangguh pula oleh sebab kesihatan pun dalam tempoh 2 minggu, yuran yang akan dikenakan yang ini. Tapi kalau katakan melebihi tempoh, kita cuma akan kenakan yuran berulang je. Okey, untuk yuran pelajaran kita akan pulang balik kepada pelajar. Okey. Yang seterusnya, tangguh bukan faktor kesihatan. Tangguh bukan faktor kesihatan ni boleh jadi masalah peribadi. Okey, sama juga dalam tempoh 2 minggu, yuran yang akan dikenakan yang ini. Tapi kalau katakan melebihi tempoh, iaitu akan dikenakan charge penuh. Okey, saya akan ceritakan berkenaan dengan tindakan kalau yang akan dikenakan kepada pelajar berhutang lah. Yang pertama, pelajar ni akan diberi notis peringatan. Kita akan tahan pelajar daripada mendaftar untuk semester berikutnya, mendaftar subjek. Dan kita akan tahan daripada mencetak slip peperiksaan, menduduki peperiksaan, tahan keputusan peperiksaan dan juga ditahan daripada memiliki transkrip scroll dan mengambil bahagian dalam majlis convocation. Sehinggalah pelajar menjelaskan hutang yuran pengajian tu lah. Yang saya boleh maklumkan dekat sini, yang pertama, bayaran yuran tidak boleh dibuat di kaunter pejabat bendahari secara tunai. Kita tidak menerima sebarang bayaran tunai. Yang kedua, pelajar yang paling penting sekali mestilah menyimpan bukti pembayaran untuk rujukan pada masa akan datang. Bukti bayaran ni penting, mungkin kadang-kadang perlu tunjuk kepada pihak penaja ke bukti sebagai bukti ataupun ada perkara bangkit, contohnya ada kita tak dapat kena pasti, jadi pelajar boleh tunjuk bukti-bukti ni. Jadi saya mohon pelajar untuk menyimpan bukti pembayaran. Okey, dan sentiasa lihat pada portal pelajar. Supaya kebiasaannya selepas pembayaran kita akan update dalam seminggu atau 2 minggu daripada pembayaran. Jadi minta untuk semak, sentiasa semak. Okey, dan sila jelaskan hutang dalam tempoh yang ditetapkan lah daripada untuk mengelak sebarang kesulitan tindakan sekatan yang saya maklum tadi tu. Okey. Yang ni saya nak share FB Pejabat Bendahari UMT. Jadi minta pelajar untuk like FB ni sebab dekat sini kita akan war-warkan kalau ada maklumat yang kita nak maklum ke pelajar, mungkin kita nak buat sebarang pengumuman ataupun announcement, mohon pelajar boleh rujuk di sini dan juga pelajar boleh bertanyakan sebarang masalah ataupun persoalan dekat sini juga.
Okey, ini adalah detail saya lah. Okey, pelajar boleh hubungi saya dekat email raudah@umt.edu.my. Okey, boleh hubungi saya juga di talian office, tapi sekarang ni kita ni lah dalam situasi PKP. Okey, tapi pelajar juga boleh sebarang masalah boleh email terus ya kepada email terimaanpelajar@umt.edu.my. Jadi dekat sini staff saya akan respon melalui email pelajar-pelajar kalau katakan ada sebarang masalah. Okey, ataupun boleh telefon juga nombor 09-668-4246 ataupun 09-668-4136. Okey, FB tadi yang saya share tadi, Pejabat Bendahari UMT dan IG kita pun ada juga, Pejabat Bendahari UMT. Okey, jadi sebarang masalah boleh berhubung dengan melalui kaedah ni lah. Jadi saya rasa setakat ini saja penerangan daripada saya berkenaan dengan yuran pengajian. Kalau katakan ada sebarang masalah ataupun yang tak jelas, boleh hubungi saya lah, boleh kontak dengan saya. Okey, sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Raudah diucapkan di atas taklimat berkenaan dengan kewangan pelajar, terutamanya berkenaan dengan yuran-yuran yang berkaitan dengan pelajar lah, terutamanya pelajar-pelajar baru, adik-adik pelajar baru kita sekarang ni. Jadi untuk makluman adik-adik pelajar, di ruangan chat sana tu ada dikongsikan link page Facebook Pejabat Bendahari. Pejabat Bendahari di samping dia macam kutip yuran lah bahasa kita lah. Di samping dia kutip-kutip yuran, dia pun ada juga menyediakan bantuan dalam bentuk endowment. Beasiswa endowment sebagai satu bentuk inisiatif daripada pihak bendahari dalam membantu pelajar-pelajar yang berkelayakan. Jadi diharap adik-adik pelajar boleh follow di IG Pejabat Bendahari dan juga Facebook page Pejabat Bendahari. Dan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Puan Raudah tadi, beliau juga ada nyatakan berkenaan dengan nombor-nombor ataupun ruangan-ruangan saluran-saluran yang boleh dihubungi oleh adik-adik pelajar jika sekiranya menghadapi sebarang masalah. Adapun sekarang ni adik pelajar kalau ada soalan boleh, kita ada dalam lagi 5 minit. Jika ada soalan boleh nyatakan di ruangan chat ataupun boleh bertanya terus kepada Puan Raudah secara terus. Ada soalan daripada adik kita? Afiq ya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq bin Alias dari Diploma Perikanan tahun 1 daripada Melaka. Saya nak bertanya mengenai pembayaran seperti tadi. Kalau kata saya saya secara tak sengaja dah terbayar melalui bank saya CDM, adakah saya perlu ke bank untuk menuntut semula dan melakukan pembayaran yang secara yang betul? Atau saya perlu just kemukakan bukti pembayaran? Okey, terima kasih Afiq. Okey, untuk yang saya maklumkan tadi, kalau katakan ada tersilap pembuat pembayaran melalui kaedah yang tak dibenarkan tadi, pelajar boleh maklum kepada kita lah melalui channel yang saya share tadi, melalui email. Jadi kita akan take note. Kita akan kena pasti bayaran tu sebab bila pembayaran dibuat di kaunter, contohnya benda tu dah masuk kepada UMT, cuma kita nak kena pasti pelajar mana tu lah. Jadi just bagi bukti kepada kita dan kita akan update dan kita kemas kini lah portal pelajar tu. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada adik Afiq kita. Soalan seterusnya ada ke? Ada pelajar lain ingin bertanyakan soalan? Sekiranya ada ataupun memang ada tulis di ruangan chat? Tak ada
Jadi kepada adik pelajar jangan stres. Tadi memang bila menyebut bila sebut berkenaan dengan yuran-yuran memang kita kena keluarkan sedikit kos lah. Kan? Akan tetapi insya-Allah selepas ni kita akan ada satu yang boleh menggembirakan pelajar iaitu berbentuk bantuan. Bantuan yang pelajar-pelajar boleh dapat dalam bentuk sama ada dari segi dana zakat ataupun dalam bentuk kebajikan. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan bersama dengan wakil daripada Pusat Islam Sultan Mahmud UMT iaitu Ustazah Faizah. Tapi sebelum itu kita akan ada satu video ataupun iklan commercial break yang kita sediakan untuk adik-adik pelajar ikuti insya-Allah. Dipersilakan. Untuk program ni Asnaf tu Asnaf, Tuition Rakyat Al-Amin, impian saya sendiri dan rakan-rakan seperjuangan, saya nak pelajar-pelajar ni sendiri dia memberi ataupun gunakan ilmu yang kita ajar tu di sekolah balik. Bakti tu kita boleh buat dengan pelbagai cara, tak kira lah dari segi tenaga ke, masa ataupun ilmu. Jadi program ini memberi peluang buat mahasiswa dan mahasiswi kita untuk berbakti kepada masyarakat iaitu para pelajar kita sendiri. Jadi tak guna kalau kita berilmu kalau kita tak berbakti. So daripada program ini para mahasiswa dan mahasiswi dapat memberi pendekatan dengan lebih dekat untuk para pelajar yang mungkin ada setengah daripada pelajar lemah dalam beberapa subjek. Jadi program ini bantu, fesi-fesi ini membantu para pelajar untuk lebih memahami setiap konsep, setiap subjek itu macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Pengorbanan ni tak, orang cakap dia tak, skop dia tak kecil sebab setiap orang dia akan berkorban. Contoh dia macam kalau kita sebagai student, kita akan berkorban kita punya masa, tenaga untuk kita hadir ke kelas. Okay, kalau macam cikgu, sebagai saya student dan juga cikgu untuk tuition Asnaf ni. Jadi kita kena pandai bahagikan masa untuk kita laksanakan tanggungjawab kita. Sama ada kita jalankan tanggungjawab kita untuk mengajar adik-adik sekolah rendah ni dan juga tanggungjawab kita untuk sebagai student. So kat situ kita dah berkorban masa kita. Masa sangat penting. Jadi bak kata orang kalau kita ni mengorbankan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, dia akan buatkan kita akan dapat benda yang orang cakap lebih, kita akan dapat perkara yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Untuk pelajar-pelajar atau ibu bapa, diorang pun ada pengorbanan diorang sendiri, pengorbanan masing-masing. Dari segi tenaga diorang nak hantar anak-anak pergi sekolah, pergi tuition. Jadi pengorbanan ni memang sangat penting dan saya harap manusia ataupun adik-adik dan juga orang luar tak rasa berat untuk berkorban segala perkara yang sangat berharga dalam hidup kita. Bagaimana mereka bersungguh menyediakan aktiviti mereka, ada yang bawa laptop, ada yang minta menyanyi, ada yang minta macam-macam aktiviti yang menarik lah untuk menarik minat pelajar ni lah. Tapi dengan program Asnaf tak Asnaf ni, dia suka ke sini pasal dia boleh dapat cikgu dia ada bagi gula-gula, cikgu dia ada bagi makanan, ada bagi cikedis, cikgu dia boleh suruh menari, cikgu dia ada bawa permainan, cikgu dia bawa laptop. Sedikit sebanyak ini mungkin membantu untuk anak-anak ni lebih faham atas silibus ataupun pendidikan yang disediakan. Kami menyediakan pembelajaran secara menyeronokkan dan mencabar dalam pembelajaran mereka untuk meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar dalam pembelajaran mereka.
Kami juga ingin menerapkan nilai-nilai murni dan akhlak dalam diri mereka dengan kami menyediakan pembelajaran secara kumpulan untuk mengeratkan ukhuwah antara pelajar dengan guru. Program ini sangatlah baik untuk dijalankan lagi, diteruskan lagi sebabnya kita dapat supaya para pelajar ini dapat lebih memahami segala apa yang mereka belajar di sekolah dan diorang dapat tambah lagi apa yang boleh ditambah dalam program ini. Okey, antara teknik-teknik yang guru-guru mereka telah ajar kami untuk memberi pendekatan pada para pelajar. Sebagai contoh, kalau dalam operasi darab, kami gunakan konsep lattice, iaitu di mana kami selalunya kita guna secara lazim yang di mana kita just susun je nombor macam tu. Tapi kalau secara lattice ni kita guna kotak dan kita darab secara lebih senang nombor tu dan para pelajar lebih faham. Kalau macam bahagi operasi darab pula, kita guna konsep tulang ikan. Menggunakan sifir dari 1 hingga 12 dan kita tulis berapa sifir yang bawah dia tu. Kiranya budak-budak lebih faham lah macam mana nak buat benda tu. Saya gembira sangat mari dekat UMT kerana ada cikgu baik-baik. Saya suka belajar. Saya suka bermain. Dan makan makanan di sini memang sedap. Yang paling seronok ialah sains kerana cikgu tengah baik. Saya berasa seronok pada hari ini kerana ramai guru-guru yang baik-baik. Apa yang guru-guru ajarkan saya akan guna di sekolah nanti. Saya rasa seronok sangat. Saya sangat gembira datang ke program ini dan terima kasih kepada guru-guru dan staf UMT telah mengajar saya. Terima kasih UMT kerana pilih saya untuk ke program ni. Terima kasih UMT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. UMT best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk slot seterusnya bersama dengan adik-adik pelajar kita berkenaan dengan bantuan zakat yang akan disampaikan oleh Ustazah Faizah binti Ismail, Wakil Pusat Islam Sultan Mahmud UMT. Jadi sebelum kita teruskan slot ini, suka untuk saya dapatkan kerjasama daripada adik-adik pelajar untuk pertamanya like page Facebook Pusat Islam Sultan Mahmud UMT yang mana ada dipaparkan dan juga dikongsi di ruangan chat untuk adik-adik like page kami. Jadi diharap lebih kurang ada pelajar kita dalam 300 lebih ni, maka likers Facebook kami meningkat sebanyak 300 lah. Begitu juga kami juga ada menggunakan platform IG, Instagram. Jadi adik pelajar boleh follow kami di IG Pusat Islam Sultan Mahmud UMT. Begitu juga kami juga ada di Pusat Islam channel YouTube iaitu PISM TV. Jadi di channel YouTube ini banyak kita kongsikan video-video kuliah-kuliah yang sebagai satu pengisian rohani kepada adik pelajar semua, insya-Allah. Begitu juga kenapa pentingnya page Facebook Pusat Islam ini, kerana di sanalah kami menggunakan platform tersebut sebagai hebahan utama kami. Terutamanya berkenaan dengan bantuan ni. Jika sekiranya adik pelajar tidak like, maka dikhawatiri, dibimbangi banyak info-info penting, terutamanya iklan kami ataupun hebahan kami berkenaan dengan bila sistem hebahan ataupun bantuan untuk permohonan itu dibuka. Jadi diharap adik pelajar
dapat like Facebook page kami untuk sentiasa follow berkenaan dengan bantuan-bantuan dan juga info-info daripada pihak kami lah, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya terus serahkan mic saya ini kepada Ustazah Faizah untuk meneruskan sesi taklimat berkenaan dengan bantuan kewangan, kesejahteraan kewangan pelajar, insya-Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya boleh dengar suara saya kan? Clear. Okey, baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik-adik pelajar yang saya kasihi sekalian. Pertama-tamanya tahniah kepada adik-adik kerana berjaya menjejakkan kaki ke walaupun kita kata apa, menjejakkan kaki ke media sosial dulu kan, secara online dulu, kita tidak lagi berada secara fizikal di UMT. Walau bagaimanapun tahniah ya kami ucapkan kepada adik-adik yang berjaya lah melangkahkan kaki ke orang kata Menara Gading lah dulu kan, masa saya belajar, zaman saya belajar dulu Menara Gading kan. So betapa adik-adik ni orang yang bertuah lah dapat ke Menara Gading. Jadi terima kasih Ustaz Ya. Ustaz Ya dia tak perkenalkan diri dia sebenarnya. Jadi siapa Ustaz Zakaria ni? Ustaz Zakaria ni adalah imam dan bilal di Masjid UMT. Nanti kalau adik-adik datang ke UMT dengan suara yang lunak dan merdu melaungkan azan, itu suara Ustaz Zakaria lah. Tapi dia dah berpunya ya. Dah ada anak 2 orang. Dah ada 2 orang anak. Okey, baik. Jadi insya-Allah sebagaimana yang Ustaz Ya nyatakan tadi, slot ini adalah slot yang sangat penting untuk adik-adik tumpukan perhatian lah, kerana pada sesi ini kita akan mewar-warkan apakah bantuan-bantuan yang kami sediakan di Pusat Islam Sultan Mahmud. Okay, baik. Kalau tadi adik-adik dengar daripada pejabat bendahari berkenaan yuran kan, duit nak kena bayar itu, nak kena bayar ini. Tapi jangan risau adik-adik, jangan stres. Kami di Pusat Islam insya-Allah ada bantuan-bantuan yang mungkin boleh melegakan hati ya pelajar-pelajar. Kalau rasa bantuan ni banyak, ini nak kena bayar, ini nak kena bayar, tapi mungkin apa yang saya akan bentangkan ini akan memberikan sedikit kelegaan lah. Okay, baik. Lalu saya share dulu. Okey, baik. Jadi sebenarnya taklimat hari ini, nama taklimat ni adalah taklimat bantuan kesejahteraan kewangan pelajar. Ya, kita tidaklah fokus kepada bantuan zakat sahaja. Kita faham zakat adalah untuk Muslim sahaja, tapi sebenarnya bantuan pada hari ini adalah bantuan kesejahteraan kewangan pelajar yang merangkumi keperluan dan bantuan keuangan untuk semua pelajar. Jadi kita tengok, okey, yang ni Ustaz Ya dah sebutkan tadi. Memang saya minta sangat-sangat adik-adik yang masih belum like lagi Facebook Pusat Islam, belum follow lagi IG Pusat Islam Sultan Mahmud, ada dekat ruangan chat tadi saya ada tuliskan di situ. Boleh follow, boleh subscribe YouTube PISM TV dan boleh like Facebook Pusat Islam Sultan Mahmud. Jadi di UMT, Pusat Islam Sultan Mahmud ni ringkasan dia PISM. Jadi kalau adik-adik nampak kat mana-mana PISM, itu adalah Pusat Islam Sultan Mahmud. Di bawah Pusat Islam ni juga ada masjid lah. Okay, kita tengok apakah fungsi-fungsi di Pusat Islam Sultan Mahmud lah. Okay, yang pertama kami ada ketua kami lah, iaitu Dr. Riswadi bin Azmi. Adik-adik datang nanti boleh kenal lah. Dr. Riswadi ni adalah pensyarah. Mungkin adik-adik ada juga subjek-subjek yang akan berjumpa dengan dia lah. Kemudian saya sendiri sebagai timbalan ketua. Okay, kemudian kita ada 4 section yang merangkumi 4 fungsi di PISM, iaitu yang pertama zakat, wakaf dan infak, iaitu Zawin. Kemudian kita ada, Zawin ni kerja dia cari dana. Ustaz Ya berada di Zawin lah. Dia cari dana, zakat semua, wakaf, infak tu dia mencari, mempromosi
dan mendapatkan dana tersebut. Kemudian Seksyen Kesejahteraan Kewangan Pelajar KEWA, iaitu yang hari ini program pada hari ini diselaraskan oleh seksyen inilah. Seksyen Kesejahteraan Kewangan Pelajar ni fungsi dia adalah menghabiskan duit yang dicari oleh seksyen zakat, wakaf dan infak tadi. Jadi seksyen zakat, wakaf dan infak mencari dana, seksyen kesejahteraan kewangan pelajar ni dia menghabiskan dana untuk disalurkan kepada pelajar-pelajar. Okey, kemudian kita ada seksyen penyidikan dan media baru yang menguruskan penyelidikan dan media lah, media sosial besar Islam. Kemudian kita ada pentadbiran dan pengimarahan. Pengimarahan ni lebih kepada pengimarahan aktiviti-aktiviti di masjid lah. Pengurusan masjid, melaraskan program-program pembangunan syiar, program-program hari-hari kebesaran Islam kan. Macam sekarang adik-adik boleh ikuti program-program Pusat Islam ni di YouTube dan Facebook Pusat Islam Sultan Mahmud. Baik. Okay, so ini yang ditunggu-tunggu, bantuan kesejahteraan kewangan pelajar. Ada dua ya, ada dua bentuk secara keseluruhannya, secara umumnya. Ada dua bentuk bantuan keuangan yang disediakan di Pusat Islam Sultan Mahmud, iaitu dana siswa dan dana asnaf. Okay, dana siswa adalah untuk kesemua pelajar yang berdaftar di Universiti Malaysia Terengganu, iaitu adalah daripada tabung pembangunan dan kebajikan pelajar. Dari mana tabung pembangunan dan kebajikan pelajar ni? Adalah daripada yuran adik-adik semualah. Caruman yuran sebanyak RM50 daripada yuran adik-adik itu akan dimasukkan ke tabung pembangunan dan kebajikan pelajar untuk tujuan-tujuan kebajikan pelajar. Okay, yang kedua, kita ada dana asnaf. Dana asnaf daripada tabung zakat pelajar yang ni khusus untuk pelajar-pelajar Muslim sahaja. Jadi dana zakat ni Pusat Islam cari. Yang ni kita cari. Kita mengadakan jerayawara ke agensi-agensi korporat setiap tahun. Kita buat promosi, macam tahun ni kita tak dapat pergi ke agensi-agensi korporat, jadi kita adakan promosi secara online lah, secara maya lah. Kita hantar surat, ya, kita mengadakan perbincangan secara online, dan juga antara dana asnaf, antara yang portion yang terbesar juga, yang besar jugalah daripada dana zakat ni adalah sumbangan zakat pendapatan staf UMT. Staf UMT dari kalangan pensyarah, dari kalangan pentadbir, dari kalangan warga UMT membayar zakat, dan sebahagian daripada 2/8 bahagian daripada zakat mereka tu dikembalikan ke tabung zakat ni untuk disalurkan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Okey, baik. Kita tengok satu-satu ya. Ada dua tadi, dana siswa dan dana asnaf. Okey, dana siswa. So adik-adik ingat ya, dana siswa ni daripada caruman yuran pelajar yang kita kumpulkan dalam tabung pembangunan dan kebajikan pelajar. Ada 1, 2, 3, 4, 5 skop bantuan yang adik-adik boleh lihat di sini. Mana-mana yang mungkin ada masalah-masalah ini, boleh memohonlah. Nanti di akhirnya nanti saya akan terangkan macam mana nak memohon. Okey, baik. Dana siswa, yang pertama masalah tajaan. Okey, bagi pelajar-pelajar yang ada masalah tajaan, dia tidak ada tajaan ya. Keutamaan kepada pelajar tahun 1 yang tidak mendapat bantuan atau pinjaman daripada mana-mana pihak dan menghadapi masalah keuangan bagi tujuan pengajian. Kan? Dia tak ada penaja ataupun tak ada bantuan dan dia ada masalah keuangan. Kalau tak ada penaja tapi ibu ayah dia gaji RM20,000, RM30,000 tu, itu tidaklah menghadapi masalah keuangan. Ya, tapi yang ini masalah tajaan maksudnya ia tidak mendapat bantuan ataupun pinjaman daripada mana-mana pihak dan menghadapi masalah keuangan. Contohnya, kita ada banyak juga masalah macam ni, mempunyai hutang PTPTN sebelum ini menyebabkan tidak layak lagi memohon tajaan. Ataupun dia ada masalah semasa memohon PTPTN, jadi menyebabkan dia tidak dapat bantuan tu. Atau dia tak mohon PTPTN sebab dia nak mohon bantuan lain di negeri masing-masing ke, atau bantuan lain yang dia dah katakan nak mohon bantuan ni daripada NGO ni daripada zakat ni, tapi tak dapat. PTPTN dia dah tak mohon. Untuk ini juga dikira masalah tajaan. Okey.
Kemudian pelajar yang ditahan PTPTN. Yang ni sebab tu saya merahkan dekat situ, ditahan PTPTN. Saya rasa adik-adik semua tahu kan, kalau keputusan peperiksaan setiap semester tu kurang daripada 2 ke bawah lah, 2.0 ke bawah, maka PTPTN pada semester itu akan ditahan. Jadi untuk masalah ini juga boleh memohon bantuan. Inilah kita faham adik-adik yang memerlukan mungkin tidak dapat survive lah pada semester tersebut. Jadi boleh memohon bantuan ini. Tapi kita harap sangatlah, saya harap sangatlah perkara ini tidak berlaku kan. Sebab ia adalah rekod yang tidak baik lah. Sebab masalah result kan, masalah keputusan peperiksaan yang tidak sampai kepada 2 ke atas tu. Okey. Kemudian yang kedua, itu yang pertama masalah kerajaan. Saya kena laju sikit. Masalah kesihatan. Okey, memberi bantuan segera kepada pelajar yang sakit atau kemalangan yang berada di hospital atau di rumah. Pelajar-pelajar yang sakit, yang kemalangan, ni memang kita ada bantuan segera. Tapi dia ada maksimum je lah. Kalau bantuan kecemasan segera tu maksimum dia 500. Tapi yang ni juga tertakluk kepada pemegang amanah lah. Kemudian menguruskan bantuan kos rawatan, pembelian alat pembedahan yang melebihi had kelayakan pelajar. Okey, had kelayakan pelajar adalah 2,500. Tetapi sekiranya melebihi, katakan contohnya hari tu kita ada pelajar yang dia kemalangan dalam kampus, lepas tu menyebabkan 3 gigi dia patah, gigi depan. Pelajar perempuan dia pula dah bertunang, nak kahwin dan sebagainya. Jadi dia memohon memandangkan dia kemalangan tu ialah kemalangan tidak disengajakan. Jadi kos untuk dia tanam gigi dia tu, implan gigi dia tu sangat mahal lah, melebihi lah daripada kos rawatan yang kelayakan pelajar tu. Yang itu juga diluluskan lah, diluluskan bergantung kepada pemegang amanah. Jadi begitu juga hari tu ada pelajar yang dia kemalangan, spek mata dia spek mata patah kan. Jadi kita bolehlah memohon, walau bagaimanapun kita tidaklah membantu sepenuhnya. Katakan kalau kata dia kemalangan basikal dia, katakan dia pergi kampus naik basikal dia rosak, basikal harga 1,000, so kita tidaklah memberikan bantuan sebanyak 1,000 tu. So kena faham jugalah nama pun bantuan kecemasan atau bantuan untuk meringankan beban pelajar. Okey, seterusnya tragedi dan bencana. Sama juga, hari tu ada bencana alam banjir. Banjir di sekitar UMT ni pada tahun 2000 berapa yang teruk tu, 2014 ke 2015, ada banjir teruk menyebabkan ramai pelajar-pelajar kita dalam 70 orang kalau tak silap masa tu yang terlibat dengan banjir tu, menyebabkan kemusnahan banyaklah nota-nota pelajar, handphone, laptop semua tenggelam semua sebab banjir yang terlalu cepat, air yang naik terlalu cepat. Jadi ini juga sama, kita ada memberikan bantuan kecemasan untuk meringankan beban pelajar. Tapi tidak macam saya katakan tadilah, tidaklah kata kalau kata dia hilang laptop ataupun dia laptop dia tenggelam air banjir tu, laptop harga 2,000, kita tak adalah bagi 2,000 kan. Nama pun bantuan kecemasan. So bantuan-bantuan yang kita berikan tu adalah untuk meringankan beban, membantu pada waktu itu. Baik. Kemudian khairat kematian, yang ni pun ialah kematian itu pasti kita tak tahu kan siapa mati dulu, dan setiap tahun kita kalau average pelajar yang kematian pelajar setahun memang ada. Dalam setiap tahun tu ada 5 orang, 6 orang pelajar yang mati. Kita tak tahu kan, mungkin dalam ni ada salah seorang tahun ni yang meninggal, saya ke, kita tak tahu kan. Jadi setiap tahun tu memang ada pelajar yang meninggal. Jadi setiap kematian pelajar, kita uruskan bantuan kecemasan, kemudahan dan kebajikan yang melibatkan kematian pelajar atau kematian keluarga terdekat. Kematian keluarga terdekat iaitu siapa keluarga terdekat? Ibu bapa atau penjaga, adik-beradik,
atau isteri, suami dan anak-anak bagi pelajar yang dah berkahwin lah. Ada ke kat sini pelajar yang dah berkahwin? Kalau belum kahwin lagi, ibu bapa dan adik-beradik sahaja. Atau penjaga. Kalau dia tidak ada ibu bapa, penjaga dia lah. Jadi kematian keluarga terdekat ni akan dapat bantuan khairat kematian bernilai RM200 lah bagi satu kematian. Tapi bagi kematian pelajar sendiri, khairat kematian sekarang bernilai RM1,000. Ini bukan insurans lain. Insurans dengan hal ehwal pelajar. Ini khairat kematian. Insurans akan dapat dalam RM10,000 macam tu kalau tak silap saya lah. Yang tu diuruskan oleh pihak HEPA. Kemudian menguruskan bantuan pengendalian jenazah atau pengebumian pelajar lah. Kalau katakan ada kos, katakan pelajar meninggal di Terengganu, nak bawa balik ke Selangor, kos nak urus nak bawa balik tu van semua katakan dengan kos berapa, biasanya RM700-800 macam tu, kita uruskan dan kita bayar lah. Jadi adik-adik jangan risau, kita jaga kebajikan adik-adik kat sini lah. Baik, masalah sara hidup, pelajar yang mendapat beasiswa atau pinjaman tapi menghadapi masalah kewangan yang kritikal, macam nanti saya kongsikan data yang bantuan tahun lepas lah. Tahun lepas kita dalam pandemik COVID ni memang banyaklah bantuan yang kita salurkan. Kita pun faham pelajar-pelajar menghadapi masalah yang pelbagai walaupun telah mendapat beasiswa dan pinjaman PTPTN. Okey, baik. Seterusnya, yang tu tadi dana siswa. Kemudian yang ni dana asnaf daripada tabung zakat pelajar. Okey. Ada 5 skim derma siswa daripada tabung zakat pelajar. Ini adik-adik tumpukan perhatian, tengok betul-betul skim-skim yang kita tawarkan kepada pelajar. Skim-skim ini bukan dibuka sekaligus ya, kena faham. Skim dibuka apabila ada sumbangan dana zakat daripada pelajar. Jadi dana zakat ni dia adalah daripada agensi korporat, daripada individu, daripada agensi korporat, daripada sumbangan zakat pendapatan staf. Jadi dia akan masuk secara berperingkat-peringkat dari semasa ke semasa ke UMT, dan dana tu apabila masuk kita akan agihkan kepada pelajar dalam tempoh setahun. Okey, ada 5 skim, iaitu yang pertama derma siswa Al-Amin. Pelajar Islam yang berpendapatan keluarga 2,000 ke bawah dan keutamaan kepada pelajar yang tiada tajaan lah. Atau ada tajaan tapi ada masalah kewangan kritikal. Okey, kemudian derma siswa Al-Ikhlas, sumbangan kepada pelajar baru, asnaf dan B40 sebagai pendahuluan memulakan pengajian. Yang Al-Ikhlas ni pun kami sebenarnya sedang menyelaras nama-nama pelajar B40 dari kalangan adik-adik lah. InsyaAllah pelajar-pelajar B40 dari kalangan adik-adik pada hari ini akan menerimalah sedikit sumbangan zakat derma siswa Al-Ikhlas daripada tabung zakat pelajar kita. So yang ni adalah daripada sumbangan zakat pendapatan staf. Okey, kemudian derma siswa Mu'allaf. Okey, ni untuk pelajar UMT yang baru memeluk Islam, sama ada semasa belajar atau sebelum 3 tahun belajar di UMT. Untuk Mu'allaf ni special, so special kita bagi dia setiap semester. Setiap semester kita memang bagi kepada pelajar Mu'allaf kita lah. Okay, kemudian derma siswa Al-Falah, yang ni untuk pelajar Muslim yang mendapat keputusan 3.5 ke atas berturut-turut pelajar yang cemerlang. Okay, sumbangan sebanyak 500 ni tak tentulah juga sebenarnya. Kalau ramai, sebab kalau ramai jumlah 500 tu dikurangkan. Kalau tak ramai mungkin akan dapat 500 seorang lah. Macam sebelum ni pernah ramai yang cemerlang, so jumlah 500 tu dia berkurang, jadi dapat seorang dapat 300 je, macam tu. Okay, kemudian Al-Islah. Yang Al-Falah, yang Al-Falah ni memang untuk pelajar cemerlang, tak tengok dia punya pendapatan keluarga. Tapi Al-Islah adalah miskin cerdik, pelajar Muslim yang berpendapatan keluarga 3,000 ke bawah dan mendapat keputusan cemerlang 3.0 ke atas selama 2 semester berturut-turut. Jadi ini 5 skim bantuan derma siswa zakat yang disediakan. Baik, kita juga menyelaraskan bantuan kepada orang kelainan upaya. Jika ada kat sini boleh hubungi kami lah di Pusat Islam. Yang ni
dari segi kebajikannya diuruskan oleh HEPA, tapi dari segi menyelaraskan bantuan OKU dengan KPT diuruskan oleh Pusat Islam. Okey, yang ni mungkin ramai yang sedang bertanya-tanya. Saya tak tahu adik-adik dah boleh buka MyNemo ke belum. Tapi permohonan macam mana nak mohon adalah melalui sistem MyIhsan. Dia punya proses dia, permohonan secara online melalui MyIhsan di portal MyNemo Pelajar. Kemudian kena ada sokongan dekan atau wakil dekan di fakulti secara online. Lepas adik-adik mohon tu, sistem akan auto sampai kepada dekan atau wakil dekan lah. Kemudian ada temuduga ringkas. Macam sekarang kita di musim pandemik ni kita tidak ada temuduga bersemuka lah. Tapi ada temuduga ringkas yang bila kita rasa perlu, kita akan call untuk temuduga ringkas. Kemudian kelulusan akan dipaparkan melalui MyIhsan juga. Okey, so MyIhsan di mana? Okey, kalau adik-adik buka MyNemo, okay, tengok dekat HEPA tu dekat HEPA, dekat button HEPA tu, kemudian dekat bawah HEPA tu ada MyIhsan. Okey, klik dekat MyIhsan tu, dia akan keluar macam ni lah. Ada permohonan dana siswa, ada permohonan dana asnaf. Yang ni ditutup ni. Kalau dibuka dia akan tulis lah. Dibuka dan boleh klik mohon. Okey. Itu cara nak mohon lah. Ada dua. Nanti nama apa semua dia kena isi lah. Kena update sentiasa. Nama, nombor telefon. Kita ada masalah sebelum ni. Adik-adik yang bertukar nombor telefon tak update nombor telefon dia. Jadi kena sentiasa update dekat sistem. Nombor telefon sendiri, keluarga, ibu bapa dan maklumat-maklumat yang perlu sentiasa kemas inilah. Okey. Okey, ini adalah sedikit laporan agihan pada tahun lepas. Okey, boleh tengok ya, jumlah dana yang telah disalurkan adalah sebanyak RM805,250. Jumlah pelajar yang menerima manfaat 4,321 orang. 75% adalah daripada dana zakat dan 25% adalah daripada dana tabung kebajikan pelajar, dana siswa tadilah. Okey. Okey, kita ada 8 bantuan yang telah disalurkan pada tahun lepas. Bantuan asnaf, bantuan siswa terkandas, bantuan siswa terkandas latihan industri. Jadi bantuan pelajar baru, bantuan kebajikan pelajar, bantuan kas banjir. Okey. Ini laporan kita lah. Okey. Kemudian alternatif baru zakat, saya laju sikit, kita dah pukul 12. Selain daripada bantuan-bantuan yang kita berikan secara terus, kita ada bantuan zakat secara alternatif baru. Okey. Baik, alternatif baru ni kita ada yang ni lah. Sara hidup, mu'alaf, bantuan terus, kemahiran insaniah, pembangunan asnaf. Boleh tengok kat sini lah. Okey, dan yang tadi adik-adik tengok video tadi adalah program Asnaf to Asnaf, yang mana program tu adalah dia program daripada kemahiran insaniah ataupun asnaf kru, yang mana asnaf pelajar UMT dia mengajar kepada murid-murid yang kita jemput datang ke masjid. Kemudian asnaf yang mengajar tadi ni, pelajar UMT tadi yang mengajar ni, kita bayarkan sedikit dengan dana zakat. Itu asnaf bekerja lah. Asnaf bekerja, asnaf pelajar UMT bekerja dan kita bayar. Menarik sangat program tu, kita akan teruskan. Jadi yang ni saya share sajalah dana-dana yang kita salurkan kepada pelajar. Ini ziarah asnaf, kita pergi sampai Kelantan, Johor, Selangor. Okey. Okey, ni OKU Superwoman. Yang sebelum ni OKU dah berjaya, kita bantu. Yang ni mu'alaf. Okey, ni asnaf to asnaf yang video yang adik-adik tengok tadi. Ini datanya lah, asnaf to asnaf, pencapaian cemerlang pelajar. Dan ni pun menarik, adik-adik nanti datang sini, sukarelawan iftar di Masjid UMT. Ini juga kita bayar sukarelawan yang bekerja sedikit lah, menyediakan hidangan iftar. Kita bayar sukarelawan asnaf ni dengan dana zakat. Yang ni, okay.
ni di media sosial lah. Okey, dan akhir sekali ada di bawah Pusat Islam ada 6 sayap pelajar. Saya alu-alukanlah adik-adik untuk menyertai mana-mana yang sayap yang adik-adik berminat lah. Okay, kita ada sahabat masjid, sahabat yatim, Muslim Youth Volunteer, kita ada Ilham, My Usrah dan Perkin. Okay, ni Facebook diorang lah. Ada. Okay. Dan akhir sekali, okay, always keep in touch dengan kami. InsyaAllah itu email saya lah, faizahismail@umt.edu.my. Kemudian tu nombor telefon pejabat. Tapi sekarang ni yelah kita tak datang sangat pejabat sebab PKP, kita ada jadual giliran. Walau bagaimanapun, jika ada apa-apa boleh email. InsyaAllah saya akan respon. Ataupun boleh PM saja di Facebook saya atau Facebook Ustaz Islam Mahmud. Okey, itu saja. Terima kasih. Minta maaf ambil masa yang terlebih lah kot. Saya pulang baliklah kepada Ustaz Zakaria di sana. Terima kasih. Tukar-tukar, sui. Masuk WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Faizah selaku pembentang pada hari ini ataupun pemberi taklimat. Dalam masa yang sama, beliau merupakan timbalan ketua di Pusat Islam Sultan Mahmud. Jadi insya-Allah jika sekiranya ada soalan ataupun soalan boleh dikemukakan di ruangan chat. Jika sekiranya soalan-soalan ini tidak dapat dijawab sepenuhnya, insya-Allah kami akan respon di page kami di Facebook Pusat Islam Sultan Mahmud. Jika tak dapat tanya di sini pun ataupun bila-bila lepas ni pun, adik-adik masih lagi boleh kemukakan soalan di platform-platform media sosial. Insya-Allah admin akan respon kepada soalan ataupun masalah anda. Jadi insya-Allah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik pelajar yang dikasihi kerana sudi bersama dengan kami untuk slot bendahari, iaitu berkenaan dengan yuran dan juga berkenaan dengan bantuan-bantuan yang ada di Pusat Islam. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama dengan taklimat berkenaan kesihatan dan kecemasan yang akan disampaikan oleh pihak Pusat Kesihatan Universiti. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.